Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni sambung kitab Kitab Masalah Muwafiq dan Masbuk, sambungan bulan lepas. Bulan lepas ni last terakhir, ataupun tahun lepas. Sambungan tahun lepas kita berhenti dekat masalah yang bukan masalah, muka surat 16, masalah khilaf. Masalah yang kedua, masalah khilaf yang kedua dalam soal muwafiq dan masbuk. Masalah khilaf dalam masalah muwafiq. Betul-betul. Jawi muka surat sama 16. Yang mana kita bahas berkaitan dengan khilaf di antara Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Kalau kita kena tengok dululah yang sebab dah tahun lepas ni yang kali terakhir. Maknanya kita tengok balik masalah pertama. Sebenarnya kita dah bincang dah masalah pertama muka surat 15 tu. Khilaf yang pertama, dia ada 3 khilaf. Khilaf pertama kita dah bincang, tapi sebab lama sangat kita cuba baca sekejap, sikit, ulang balik sikit lah. Masalah khilaf berkaitan dengan duduk berkaitan dengan tahiyat awal. Berkaitan dengan tahiyat awal ni. Khilaf, 3 masalah khilaf dalam masalah muwafiq adalah masalah yang berlaku pada rakaat yang ketiga, iaitu dia duduk tahiyat awal, tasyahud awal, lepas tu naik rakaat ketiga. Berlaku ada khilaf di situ. Ada masalah, 3 masalah yang kita dah bincang tahun lepas. Kita tengok masalah khilaf balik, muka surat 15 tu balik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, masalah khilaf antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muwafiq adalah seperti berikut. Masalah khilaf ni, yang pertama, seorang muwafiq sembahyang jemaah bersama imamnya. Tiba-tiba ia tertidur di tasyahud awal. Tahiyat awal tu dia tidur dengan tetap papan punggung di tempat duduk. Pada mazhab Syafi'i, tidur bukan salah satu perkara yang membatalkan sembahyang. Tidur bukan salah satu perkara yang membatalkan sembahyang. Dengan maksud, kalau tidur dalam sembahyang, sah. Okay. Cuma, tidur adalah salah satu daripada perkara yang membatalkan wuduk. Bila batal wuduk, batal sembahyang juga. Dalam mazhab Syafi'i pun juga, jika tidur tetap papan punggung, maka tak batal wuduk. Tidur tetap papan punggung. Maksudnya punggung tu duduk kena lantai, kena bumi, kemudian tidur. Macam mana dia tidur, macam tu dia bangun. Maka wuduk dia tak terbatal. Kalau tak terbatal wuduk, kalau jika dalam semayang, tak terbatal semayang. Sebab tidur bukan salah satu perkara yang membatalkan semayang. Cuma tidur tetap papan punggung ni secara umum. Secara detailnya, tetap papan punggung dengan maksud punggung tu tak bergerak ketika dia mula tidur dan dia bangun. Macam tu juga. Kalau dia tidur lain, bangun dah ke lain dah, duduk ke depan, jatuh dan sebagainya, maka batal wuduk. Walaupun dia tidur tu tetap papan punggung. Sebab dia tidur gaya lain, dia bangun gaya lain.
macam tu juga, walaupun dia tidur tetap papan punggung, tapi kalau punggung dia tak diisi, tak boleh juga. Pun ada lah orang-orang yang slim ni sampai tak diisi punggung dia. Yang mana kalau dia duduk, dia cuba try. Duduk, bersila ke, duduk di antara dua sujud duduk gitu, kentut. Keluar tak? Kalau tak diisi, dia keluar lah. Kalau ada isi yang dia tak keluar, dia terkepit, maka dia tak keluar. Jika normalnya ketika duduk takkan keluarnya. Tapi kalau jika dia duduk pun keluar, maka kalau dia tidur dalam keadaan tetap papan punggung sekalipun batal juga. Okey, itu detailnya lah. Secara umumnya tidur dengan tetap papan punggung tak batal wuduk. Bila tak batal wuduk, tak batal sembahyang. Sambung lagi. Dia tidur ketika tahiyat awal. Dia terus tidur. Lama lah maknanya. Sehingga semasa imamnya turun, dia terus tidur sehingga imamnya diri. Rakaat ketiga, dia masih lagi tidur. Ya? Kemudian dia terus tidur sehingga imamnya turun rukuk atau berada di akhir qiyam. Baru ia terjaga dari tidurnya. Sama ada imam Allahu Akbar, rukuk dah. Lama juga dia tidur, boleh tahan tu, seminit apa. Lama boleh tahan kan dia tidur. Baru dia sedar, dia bangun cepat-cepat. Sekarang dia nak buat macam mana? Satu masalah. Biar dulu, jadi kita jawab sekali. Yang kedua, imam tak rukuk lagi tapi dah hujung-hujung dah. Mungkin orang sebelah dia buat gitu kaki ke, dia terkejut. Orang sebelah, alamak, dia pun bangun. Bangun, baru 2, 3, 4 saat, imam rukuk. Jadi samalah macam tadi. Sama ada, imam sedang rukuk, baru dia perasan, dia cepat-cepat bangun, dia nak buat apa? Sedar daripada tidur, dia cepat-cepat bangun rakaat ketiga, dia nak buat apa? Ataupun, dia bangun-bangun, imam tak rukuk lagi. Tapi beberapa 2, 3, 4 saat nak baca Fatihah pun baru 1 ayat silap-silap ataupun 2 ayat, imam dah rukuk. Dia nak buat macam mana? Hukumnya sama je. Sama ada imam tengah rukuk masa dia bangun ataupun dia bangun sekejap, imam rukuk. Sama je hukum. Sambung. Hukumnya khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, ada khilaf ulama. Pendapat Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muwafiq. Orang muwafiq juga. Maksudnya, dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Kata Syekh Ramli, bila dia bangun, imam dah rukuk tadi. Dia bangun rakaat ketiga, dia wajib baca Fatihah sampai habis. Dia dimaafkan 3 rukun panjang. Imam i'tidal, biarkan, aku baca Fatihah, wajib. Dia tak boleh rukuk. Dia kena baca Fatihah sampai habis. Imam sujud, biarkan, dimaafkan 3 rukun panjang. Imam duduk di antara sujud, biarkan. Imam sujud yang kedua, biarkan tu maksud habiskan Fatihah, teruskan habiskan Fatihah. Ketika imam bangun, dalam perjalanan imam bangun untuk rakaat yang seterusnya, rakaat keempat, dia kena rukuk, dia kena habiskan Fatihah dan rukuk. Biasanya memang sempatlah. Dan rukuk yang tidak kejar imam lah, sampai rakaat keempat. Jika tak sempat, nak macam mana? Imam dah rakaat keempat dah, dia duduk baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, mana tak habis lah. Maka dia telah ketinggalan satu rakaat habis. Maka dia tak boleh rukuk dah. Dia tak boleh rukuk, dia buat apa? Terus duduk gitu lah. Maknanya imam rukuk yang tidak sujud tadi, dia duduk habiskan Fatihah ni, tak habis-habis lagi. Mungkin dia baca lambat sikit kan. Ketika imam naik rakaat yang keempat, dia barulah nak ambil ghairil maghdu, imam Allahu Akbar rakaat keempat. Dia tak boleh rukuk dah. Dia hanya boleh rukuk, dia punya border, dia punya sempadan dekat imam dalam perjalanan tu. Nak naik tu. Allah. Tu boleh kalau nak rukuk. Habiskan Fatihah lah maksudnya. Kalau imam dah gini, rakaat keempat, dia tak boleh rukuk dah. Habis tu macam mana? Dia habiskan Fatihah juga. Sambung je lah. Habis Fatihah dah. Lepas dia dah habis Fatihah, dia tak boleh rukuk, tunggu imam rukuk. Rakaat yang keempat tu. Bila imam rukuk rakaat keempat, baru ikut. Nanti imam salam, dia kena tambah satu rakaat. Jika dia rukuk juga, sedangkan imam dah berdiri rakaat keempat, batal sembahyang dah. Makmum tadi batal. Okey. Kalau dia sempat ketika imam dalam perjalanan ke, imam dalam rukuk ke, imam dalam duduk di antara, imam dalam rukuk, imam dalam sujud ke, imam dalam duduk di antara 2 sujud ke, masa tu dia dah habis Fatihah, dia rukuk. Memanglah rukuk yang tidak kejar lah imam. Okey. Itu pendapat Syekh Ramli. Pendapat Syekh Ibn Hajar bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Hukumnya tidak boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tak boleh. Tak boleh macam tadi. Habis itu, bahkan ia membaca surah Fatihah sekadar yang dapat. Dan wajib ia terus mengikut imamnya rukuk.
Dan jika ia rukuk sempat mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka dia dapat rakaat tu macam masbuk. Macam kita daripada luar nak masuk-masuk, imam tengah rukuk. Kita pun masuk, Allahu Akbar, takbir, betul rukuk. Dapat tamakninah kan dapat rakaat. Ya, tapi yang ni special sikit. Dia bukan berlaku awal-awal semayang, dia berlaku tengah semayang lah. Dia jadi dia tidur tadi, kes tidur tadi tidur. Kemudian bila imam dah bangun, imam dah rukuk. Imam Allahu Akbar baru dia tersedar. Dia cepat-cepat bangun. Cepat-cepat bangun dia nak buat apa? Berdiri. Nak buat apa? Rukuk terus. Tak payah baca Fatihah. Kata Ibn Hajar. Syekh Ramli kata wajib baca Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang sampai rakaat yang tadi tu. Kata Ibn Hajar tidak. Dia masbuk. Dengan maksud bila dia bangun-bangun, dia rukuk terus. Imam rukuk dah ni, dia bangun-bangun, dia rukuk terus. Kalau dia rukuk dapat tamakninah dengan imam, maka dapat rakaat. Maka Fatihah dia imam tanggung. Ataupun boleh jadi juga ketika imam rukuk, ketika imam belum rukuk, dia dah naik. Macam tadilah orang tepi tu kesian tengok dah lama sangat ni, tegur lah begitu sepak ke apa kan. Jangan bagi batal pula. Dia pun terjaga. Dia pun bangun. Ketika dia bangun, imam masih lagi berdiri, imam tak rukuk lagi. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Lebih kurang juga macam tadi. Tadi langsung tak boleh baca. Ini dapat juga 1 2 3 ayat. Imam rukuk, makmum tadi wajib rukuk. Dan mesti dapat tamakninah dengan imam macam masbuk. Jika dapat tamakninah dengan imam, dapat rakaat Fatihah, baki Fatihah imam tangguh. Tapi kalau dia baca Fatihah sampai habis, imam sami Allahu liman hamidah, luput rakaat dia. Itu mengikut pendapat Ibn Hajar. Mana yang senang? Yang senang Ibn Hajar. Tapi mana yang ramai orang buat? Syekh Ramli. Nasib baik ada khilaf. Kalau tidak, batal semayang yang buat gitu. Yang ramai buat Syekh Ramli dengan maksud dia baca Fatihah juga, imam rukuk yang tidak, aku mesti akan baca Fatihah sampai habis, dia kata. Jadi ketika imam sujud ke, duduk di antara 2 sujud ke, baru dia rukuk kerja imam. Itu Syekh Ramli kata itulah sepatutnya buat. Ibn Hajar kata tidak. Tak payah, berdiri je. Lepas tu imam rukuk macam masbuk. Bukan macam masbuk, memang masbuk dah. Tapi masbuk duduk rakaat ketiga. Yang senangnya Ibn Hajar. Kalau tahu hukum ni lepas pada ni. Tapi tak logik lah tidur. Tidur kalau katalah tu tidur, naik nanti terus baca Fatihah sikit, imam rukuk terus rukuk. Kerana masalah ini tidak disengajakan. Dia tidur kan, nak macam mana? Apa lagi? Jika dia sedar ketika imam sujud, imam i'tidal, rakaat seterusnya tu lah. Tadi dia sedar imam rukuk, dia bangun cepat-cepat dia rukuk, tak apalah. Macam mana kalau dia sedar ketika imam dah i'tidal dah, berdiri dah, dia baru sedar tahiyat tadi tu, tahiyat awal dia yang tidur tadi, dia imam dah berdiri i'tidal, ataupun imam dah sujud dah. Sujud, macam ni dia nak buat? Dia tak boleh buat apa-apa, dia ikut imam je. Kalau imam tu i'tidal, terus dia bangun i'tidal, follow imam je, tapi tak kira rakaat tu. Kalau imam tengah sujud, dia sujud aja terus. Daripada tahiyat awal tu tersedar, imam sujud, terus sujud. Lepas tu duduk dia sujud. Kalau imam tahiyat, imam naik lah. Tengoklah berapa rakaat sembahyang tu. Kemudian ikut, last kali tambah 1. Nanti imam salam tambah 1. Okey. Ini kita dah bincang sebelum ni, tahun lepas. Bulan 12 itu. Masalah ni masalah kedua. Seorang muafiq sembahyang jemaah bersama imamnya. Seorang muafiq sembahyang berjemaah bersama imamnya. Masalah kedua. Bila imamnya bertakbir untuk qiyam, ini pun tersilap juga. Dia jemaah dengan imam dia. Bila imam bertakbir untuk qiyam, qiyam tu maksud naik rakaat ketiga. Tu maksud dia. Qiyam tu maksud berdiri nak naik rakaat ketiga. Imamnya bertakbir untuk naik rakaat ketiga, sangkanya takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Ini masalah imam dia tak duduk tahiyat awal. Imam mungkin terlupa ke, tak duduk tahiyat awal. Jadi imam terus naik rakaat ketiga. Dia sangka imam duduk tahiyat awal. Mungkin dia tak nampak, dia duduk belakang, tak sedar, gelap, buatlah masalah macam mana pun. Dia pun duduk tasyahud awal, dia pun duduk tahiyat awal. Sedangkan imam duduk rakaat ketiga. Dah naik dah. Kemudian dia mendengar pula imam bertakbir untuk rukuk. Dia tak tahu dia baca at-tahiyyatul mubarakatuh.
Imam baca Alhamdulillah Rabbil Alamin rakaat ketiga. Dia pandai dengar. Bila disangka kemudian dia mendengar pula imam bertakbir untuk rukuk. Disangkanya imam tu takbir untuk berdiri. Sebab dia kan tahiyat awal tadi. Dia pun bangun. Berdiri daripada tasyahud awal. Selepas itu barulah makmum tersebut tersedar sebenarnya takbir imam itu untuk rukuk. Bila dah bangun tengok rukuk. Rukuk. Okey. Maknanya ketika imam baca Fatihah tadi aku pergi tahiyat awal. Maknanya imam tak baca tahiyat awal. Baru sedar waktu tu. Dalam masalah ini hukumnya juga khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Khilaf juga. Ada 3 masalah khilaf. Kata Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muafiq dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada imam juga. Kata Syekh Ramli dia termasuk orang muafiq. Dengan maksud bila dia bangun imam rukuk kan? Yang tadi dia silap tadi imam Allahu Akbar dia pun bangun. Rupanya rukuk. Okey. Dia dimaafkan 3 rukun panjang, makmum tadi tak boleh rukuk, dia wajib baca Fatihah sampai habis. Sama juga dimaafkan 3 rukun panjang, imam i'tidal, imam sujud, imam duduk di antara sujud, imam sujud balik. Dia kena habiskan dan rukuk kerja imam. Ataupun ketika imam dalam perjalanan nak naik rakaat yang seterusnya. Masa tu dia kena rukuk, habiskan Fatihah dan rukuk. Kalau tak habis macam tadi juga. Kalau tak dapat habiskan Fatihah juga, biarkannya lah imam naik rakaat seterusnya, muafakat dengan imam, nanti imam rukuk, nanti tambah 1 lepas salam. Sama macam tadi. Bezanya tadi tidur, yang ini tersalah faham. Okey. Itu kata Syekh Ramli. Manakala Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Sama macam tadi. Dan hukumnya tidak boleh lagi ketinggalan 3 rukun daripada imam. Bahkan ia membaca Fatihah sekadar yang dapat. Memang tak dapat langsung lah imam dah rukuk. Okay? Dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Jika makmum itu sempat rukuk dengan imamnya sekadar adalah tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka ia dapat rakaat. Macam tadi juga sama je. Bezanya masalah je. Kata Ibn Hajar, jika dia bangun tadi Allahu Akbar, imam dah rukuk, dia tak sempat baca apa-apa, dia rukuk. Jika dia dapat tamakninah dengan imam, dapat rakaat. Fatihah dia imam tanggung, tak ada tambah rakaat apa-apa lah. Sama macam tadi. Samalah juga. Biasanya kalau jadi kita, kalau macam tadi, kita buat apa? Kita akan baca Fatihah sampai habis sehingga imam mungkin sujud yang kedua baru kita rukuk, kita kejar imam. Ikut pendapat Syekh Ramli. Nasib baiklah ada khilaf. Sebenarnya yang mudahnya Ibn Hajar, rukuk aja. Kalau dah tahu, ya, pendapat yang muktamad yang mana? Yang muktamad pendapat Ibn Hajar. Tidur, bangun-bangun, imam dah rukuk terus. Itu muktamad. Tapi macam mana pun, bila khilaf boleh dua-dua. Khilaf dalam mazhab boleh guna dua. Cuma yang muktamadnya bila berselisih di antara Ibn Hajar, tak sama di antara Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, kita ambil Ibn Hajar. Belah-belah Mesir dia akan ambil Syekh Ramli. Kita ni Nusantara ambil Ibn Hajar. Macam mana pun guna dua-dua boleh. Sebab nama khilaf kan. Bila khilaf dua-dua lah boleh. Jadi dua masalah ni sebenarnya tak jauh bezanya. Bezanya tadi tidur, yang ni tersalah. Okey. Yang ini baru masalah. Ini baru masalah. Masalah yang biasa terjadi. Yang ketiga, seorang muafiq sembahyang berjemaah dengan imamnya, bersama-sama membaca tasyahud awal, tahiyat awal. Apabila imamnya berdiri untuk rakaat ketiga, daripada tasyahud awal untuk pergi rakaat ketiga, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahud. Ramai yang tak macam ni? Ramai. Ini jadi betul. Yang tadi macam main tidur-tidur dengan sembahyang teruk sungguh tak? Tak jadi, kita kata tak ada kena-mengena dengan kita, seolah-olah gitu. Yang ni ada kena-mengena. Dan ramai orang buat gini. Apabila dia tak habis baca tahiyat awal, imam dah bangun. Ada beberapa sebab. Antara sebab dia baca lambat tahiyat tu. At-tahiyyat. Imam baca laju. Ada keadaan dia baca normal aja, imam baca laju sangat tahiyat tu. Macam-macam keadaan boleh terjadi ketika imam bangun untuk rakaat ketiga, dia tak habis lagi. Macam-macam boleh terjadi. Mungkin dia berangan mengelamun sekejap, boleh jadi ya. Allahu Akbar. Orang lain dah at-tahiyat dah, dia macam ada benda nak fikir. Macam mana nak jadi gitu? Orang dah baca assalamualaikum, dia baru at-tahiyat, baru tersedar. Boleh jadi lambat juga. Yang penting imam naik rakaat ketiga, dia tak habis tahiyat awal lagi. Tu penting dah.
Apa dia perlu buat? Kita baca dulu. Makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya, tak habis tahiyat awal lagi. Manakala makmum itu berdiri tegak, lepas dia baca sampai habis, dia pun bacalah sampai habis. Dia bacalah sampai habis. Tak ada dalam kitab kita ni. Tapi maksudnya dia bacalah sampai habis tahiyat awal tadi, walaupun imam dah bangun. Walaupun imam dah bangun, dia baca juga. Jadi imam dah bismillahirrahmanirrahim, dia dah baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, dia dah baca lagi. Mungkin Ar-Rahmanir-Rahim dia baru habis. Dia pun bangun. Ar-Rahmanir-Rahim, Malika-Midin baru dia naik. Bila imam dah Malika-Midin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baru bismillah. Kat situ mulalah jadi masalah. Bila imam rukuk nanti dia tak sempat habis. Tu baru jadi masalah. Mari kita baca. Makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahud dan dia baca sampai habis. Manakala makmum itu berdiri lepas baca habis tasyahud awal tadi, berdiri tegak, dia berdiri. Dia dapati imamnya sudah rukuk atau hampir rukuk. Biasanya hampir rukuk. Takkan dah rukuk kot. Hampir rukuk. Mungkin 1-2 ayat lagi dah nak rukuk dah. Dia bacalah yang mana sempat. Mungkin dia baru Malika Midin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mungkin baru sampai situ. Okey? Sebelum kita tengok masalah ni, macam mana sepatutnya kena buat? Yang sepatutnya makmum tadi tinggalkan tahiyat awal terus naik dengan imam. Sepatutnya. Kalau kita boleh faham, ketika kita boleh faham, dalam sembahyang, Fatihah adalah rukun. Rukun sembahyang. Tak baca Fatihah, tak sah sembahyang. Sama ada imam ataupun makmum. Dua-dua kena baca Fatihah. Ketika makmum tu lambat masuk, masbuk, dia tak, bila imam rukuk, sebab dia masbuk, makmum tadi kena rukuk juga. Meninggalkan rukun yang wajib imam tanggung. Rukun Fatihah dia, kerana dia masbuk. Walaupun tu rukun, kalaulah rukun pun imam boleh tanggung, rukun Fatihah orang masbuk imam boleh tanggung. Kalau sunat abad, tahiyat awal kan sunat, lebih-lebih lagi lah imam tanggung. Jadi kenapa nak baca sampai habis? Samalah orang baca sampai habis tahiyat awal ni, walaupun imam dah bangun, sebenarnya lebih kurang lah. Sama macam orang yang imam dah rukuk, dia masuk lambat, dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam rukuk, dia baca juga. Malika-Midin, imam rukuk, imam yang tidak, dia baca juga. Nampak perangai pelik orang panggil je ni. Macam tu lah pelik perangai orang baca tahiyat awal, imam dah bangun. Tapi kita tak nampak pelik yang tu. Kita nampak pelik yang ni je. Sebab kita biasa tahu hukum. Imam rukuk terus, kau kan masbuk. Baca yang mana 1-2 ayat yang sempat, rukuk terus. Sebab tu kita nampak dia pelik. Sebab kita tahu hukum. Tapi orang yang tak bangun-bangun setelah imam bangun ke rakaat ketiga, sibuk duk baca tahiyat awal sampai habis juga, orang tak nampak pelik. Sebab orang tak tahu hukum. Sedangkan kalaulah imam boleh tanggung rukun, iaitu Fatihah, sunat lagilah imam boleh tanggung. Sepatutnya bangun saja terus. Baru apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Allahu Akbar, terus bangun. Habis tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu macam mana? Imam tanggung. Boleh ke imam tanggung? Fatihah kalau masbuk pun imam boleh tanggung. Ini kan pula sunat. Sepatutnya gitu. Tiba-tiba dia langgar juga peraturan itu. Dia langgar. Baru jadi masalah ni. Dia langgar ni. Sepatutnya bangun. Tapi dia kata kat sini, dia langgar. Dengan maksud dia baca tahiyat, menyebabkan imam dah bangun, imam dah baca beberapa ayat, baru dia sampai naik. Kesan dia, imam rukuk, dia tak habis Fatihah lagi. Itu kesan dia. Sebab langgar peraturan asal. Kalau tak langgar peraturan asal, tak ada masalah ketiga. Masalahnya suka duk langgar. Okey. Di dalam masalah itu, kata Syekh Ramli, yang langgar peraturan tadi, yang mana dia bangun, dia baca Fatihah, imam rukuk, dia tak habis lagi. Kenapa dia tak habis? Kerana dia baca tahiyat awal tadi. Okey. Dalam masalah itu, kata Syekh Ramli, termasuk dalam bab muafiq. Dengan maksud, juga di mana dimaafkan 3 rukun sebagaimana hukum di atas. Kata Syekh Ramli, baiklah, baiklah ni. Baik. Dengan maksud, bacalah Fatihah sampai habis. Imam tak tanggung Fatihah tu. Baca Fatihah sampai habis. Dan kalau imam rukuk, biarkan. Imam i'tidal, biarkan. Janji kau habis Fatihah, lepas tu kejar imam, rukuk i'tidal. Kadarnya sama macam tadi. Imam sujud yang kedua, dia kena cepat-cepat habiskan Fatihah dan rukuk. Ketika imam dalam perjalanan, boleh lagi ni maaf. Kalau imam dah naik rakaat yang seterusnya, tu nanti dulu, batal sembahyang. Tu nanti, itu bab lain.
Cuma kata Syekh Ramli macam tadi juga, iaitu dimaafkan 3 rukun panjang, bacalah Fatihah, lepas tu kejarlah imam. Okey, yang Syekh Ramli kata senang sikit bab ni. Bab Ibn Hajar ni pendapat muktamad. Ini susah sikit. Yang ini yang sepatut kita kena amal. Kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu tidak termasuk dalam bab orang muafiq dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. 3 rukun daripada imamnya kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Kalau ayatnya macam ni, kerana dia telah melanggar hukum ataupun adab-adab atau hukum-hukum asas dalam sembahyang, iaitu tak sempat habis tahiyat awal, bangun aja. Ada langgar yang itu. Dia langgar pula dengan sengaja. Maka tidak dimaafkan bagi dia. Kata Ibn Hajar. Ni pendapat muktamad. Tak maaf. Sebab dia tinggal dengan sengaja. Dia bukan dia tinggal. Dia membaca tahiyat awal yang sedangkan tak perlu baca, yang menyebabkan Fatihah dia tak habis. Maka tak maaf. Sebab dia langgar peraturan tu. Tak maaf dengan maksud. Jadi kita baca, saya sebut dulu hukum dia. Tak maaf dengan maksud, dia hanya dimaafkan 2 rukun aja. Bila dia bangun, sebab dia baca tahiyat tadi lambat, orang dah bangun, dia tak bangun lagi. Bila dia bangun, imam dah Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin, dia bismillah. Malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam dia baru alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, dia baru Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, katalah situ. Imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia baru ihdinas siratal mustaqim. Imam dah amin, rukuk, dia siratal ladzi. Siratal ladzi. Dekat situ. Sepatutnya kalau dia bangun terus tak baca tahiyat awal tadi ataupun tinggalkan tahiyat awal, sembahyang. Salah tu, kira salah. Okey. Jadi macam mana? Lagi baru kita baca. Dia dimaafkan hanya 2 rukun dengan maksud imam rukuk, dia kena habiskan Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habiskan. Imam i'tidal, dia kena habiskan Fatihah juga. Kalau dia habis, dia rukuk. I'tidal, kejar imam. Tapi kalau imam turun untuk sujud, makmum tadi batal. Sebab apa jadi keras pula? Yang 1, 2 tadi kan, masalah pertama, kedua kan ringan je. Masalah 3 keras. Kerana dia sengaja. Dia boleh bangun, siapa suruh duduk baca tahiyat awal? Jadi macam mana? Dia kena baca Fatihah, imam dah rukuk ni. Dia baca Fatihah, imam i'tidal. Waladdallin, amin, dia rukuk. I'tidal. Maka tak ada masalah, selesai ikut imam. Dapat rakaat. Tapi kalau dia baca siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim, imam sami Allahu liman hamidah, waladdallin, imam Allah nak turun sujud, makmum tadi batal. Batal lah makmum tadi. Imam gerak untuk sujud aja, gerak aja untuk sujud. Makmum tadi dah batal. Jadi dia kena rukuk dan dia kena habis Fatihah dan rukuk sebelum imam turun, gerak untuk sujud. Bukan sujud, gerak aja dah batal lah. Masa yang i'tidal tu memang kena cepat-cepat, kena laju lah i'tidal ni. Ataupun dia mufarakah. Mufarakah memang tak apa lah. Mufarakah pisah dengan pada imam, tak ada masalah bila-bila pun. Cuma luput pahala Jumaat, tak dapat 27. Mari kita baca. Dah faham jawapan dia, kita baca ni senang je. Hukumnya, jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihah, makmum yang mana? Makmum yang degil tadi. Sepatutnya tak payah baca tahiyat awal, baca yang mana sempat aja, dia baca sampai habis, menyebabkan tak sempat habis Fatihah tadi tu. Okay? Jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihah dan sempat rukuk sebelum imamnya turun kepada sujud. Gerak untuk sujud. Gerak saja untuk sujud. Ya, sempat. Imam tak gerak lagi untuk sujud, dia dah rukuk. Okey? Bahawa dia mendapat rakaat. Selesai masalah. Kejar imam. Jika dia tidak sempat menghabiskan Fatihahnya sebelum imam turun kepada sujud, dia kata tak sempat ni. Dia siratal ladzi, imam dah i'tidal dah. Memang tak sempat. Dia dah dapat agak dah. Siratal ladzi, imam sami Allah liman hamidah, dia siratal ladzi. Mana sempat? Memang tak sempat. Okey? Dia dah tahu dah. Dia kena buat segera, dia kena buat keputusan segera ni, masa tu. Kalau tidak, batal sembahyang ni. Jika dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imamnya turun kepada sujud, hendaklah dia niat mufaraqah. Siratal ladzi tu, imam sami Allah al-mahmidah. Ni tak sempat ni, aku mufaraqah dengan imam. Okey, selamat. Walaupun selamat, daripada pahala elok-elok 27 jadi 1. Tak dapat dah 27. Jadi 1 je. Okey. Selamatlah.
Ataupun dia baca laju lah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Baca betul-betul lah. Kalau baca tak betul tak sah juga. Lepas tu Allahu akbar. Dapat rukuk. Barulah imam turun untuk sujud. Lega kan? Boleh berani. Silap batal, sia-sia je batal. Okey? Hendaklah ia niat mufarakah. Dan hendaklah ia meneruskan sembahyang seorang diri. Yalah kalau mufarakah teruskanlah sembahyang dia. Dengan mengikuti peraturan-peraturan sembahyang dia. Yalah sembahyang ikut dia punya peraturan. Jika ia menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyang menjadi batal. Kalau dia tak buat macam tu lah. Maksudnya dia baca juga. Waladdallin amin. Imam pun Allah turun untuk sujud. Dia pun rukuk. Dia baru rukuk. I'tidal. Mufarakah tak niat mufarakah. Batal sembahyang lah. Batal sembahyang makmum tadi. Ini boleh jadi. Ini boleh jadi. Boleh jadi ramai orang boleh buat. Jadi ada dua pendapat lah. Cuma kalau pendapat Syekh Ramli tak batal lah. Syekh Ramli kan kata macam tadi, ringan lah. Ibnu Hajar lah pendapat Mu'tamad. Mujur ada khilaf. Jadi yang dok buat-buat tu tak batal lah juga. Mujur. Masa buat tu tak tahu ada khilaf pun. Nasib baik. Tu bahaya orang yang beribadah tanpa belajar. Dia punya ibadah berisiko nak batal. Nasib baik ada khilaf tak batal. Tak nasib baik batal. Macam tu juga. Bukan. Kalau masalah orang yang gerak lambat, dia dimaaf. Contohnya imam dah naik. Dia dah baca tahiyat awal dah naik dah. Dia nak naik. Imam naik dia terus naik. Dia bukan tunggu. Masa dia naik tu dia sakit utut, dia ada gerakan menyebabkan dia lambat. Gerak kot ni. Bila dia berdiri, dia baca Fatihah macam kadar biasa, imam rukuk, dia tak sempat habis lagi. Dia makmum tadi adalah masbuk. Itu nanti akan bahas nanti. Bab masbuk nanti. Dengan maksud dia rukuk tanpa habiskan Fatihah. Kerana dia sakit lutut tadi. Itu bahas bab masbuk. Tak masuk lagi, kita baru masuk bab muafiq. Begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Ada satu lagi masalah. Mana ada 4 lah. Dia kata ada 3, mana ada 4. Begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jika seorang muafiq sedang sembahyang jemaah dengan imamnya, tiba-tiba tapi ini bukan masalah tahiyat awal. Ini masalah lain lah. Khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, jika seorang muafiq sedang sembahyang berjemaah dengan imam, tiba-tiba ia lupa bahawa ia mengikut imam. Pelik, dia boleh lupa pula. Tengah-tengah sujud ke, dia sujud lama ke, sujud ke, dia lupa dia mengikut imam. Dia jadi makmum. Boleh jadi, mana tahu kan. Okay? Sebelum ia sempat berdiri qiyam daripada sujud, didapati imamnya telah rukuk atau hampir rukuk. Sujud yang kedua lah ni, maksudnya ada sujud yang kedua, sujud. Imam dah bangun, dia lupa dia tu makmum. Pelik juga masalah ni. Bila dia sedar, aku makmum lah. Dia pun bangun. Bila bangun, imam tadi, Allah rukuk. Dia nak buat apa? Jadi, apa nak buat? Sebelum ia sempat berdiri daripada sujud, didapati imamnya telah rukuk atau hampir rukuk. Macam tadilah. Kata Syekh Ramli, ia seperti hukum orang muafiq di mana ia wajib membaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukuk panjang daripada imam. Macam tadi lah. Macam tadi yang dimaaf yang senang tadi, iaitu dia bangun-bangun, imam dah rukuk tadi. Kenapa lambat sangat bangun ni? Lupa tadi aku jadi imam. Lupa tadi aku makmum. Macam mana boleh lupa? Macam mana? Benda boleh jadi lah. Pelik lah sikit ni. Lepas tu dia pun nak buat apa ni? Dia rukuk ke? Tidak. Dia buat apa? Dia baca Fatihah sampai habis, dimaafkan 3 rukun panjang. Sehingga tadilah imam sujud yang kedua, dia kena cepat-cepat dah. Imam perjalanan tu, dia masih lagi boleh rukuk. Lepas tu kejar imam. Perjalanan untuk bangun rakaat ke seterusnya. Kalau imam dah naik rakaat yang ke seterusnya, dia tak habis lagi, macam tadi juga. Terus muafakat dengan imam, tak boleh buat apa dah. Imam rukuk ikut imam, nanti tambah 1. Sama macam tadi. Okay. Tetapi kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu seperti hukum orang masbuk. Ini yang mu'tamad. Kalau makmum itu dapat rukuk bersama imam dengan mempunyai tamakninah, ini mudah. Maka ia mendapat rakaat itu. Jika tidak, ia tidak sempat rukuk bersama imam, maka ia wajib menambah 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Ini mudah sikitlah. Bila dia lupa dia tu jadi makmum, imam dah bangun, imam dah baca Fatihah, dia pun baru tersedar, dia pun bangun. Bangun Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar rukuk. Tadi alamak, Fatihah tak sempat baca lagi. Tadi kenapa lambat bangun ni? Terlupa jadi makmum. Macam mana benda nak jadi? Macam mana? Ibn Hajar kata, rukuk aja. Fatihah imam tanggung.
Jika dapat tamakninah masa rukuk tu, dapat rakaat. Itu yang senang. Tapi ada risiko dia. Risiko dia, ketika imam rukuk, dia pun, Allah, sami Allah liman hamidah. Allah, tak dapat. Tak dapat. Sebab tak dapat tamakninah ketika rukuk, maka tak dapat rakaat. Sembahyang tak batal. Teruskan dengan imam, tambah satu nanti. Walaupun nampak macam dapat tak. Imam rukuk, dia sedar, dia bangun. Allahu Akbar. Lepas tu, imam rukuk, dia pun rukuk. Allah, sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Nampak macam dapat, dia tengok tambah satu. Sebab tak dapat tamakninah tu penting. Macam mana nak ambil Syekh Ramli ke Ibn Hajar? Syekh Ramli kena baca laju-laju bismillahirrahmanirrahim. Imam sami Allah liman hamidah. Alhamdulillah maliki yaumiddin. Sampai imam sujud yang kedua, waladdallin amin. Rukuk kejar imam. Nampak macam susah. Tapi selamat. Sebab masa tu panjang. Kalau nak pakai Ibn Hajar senang, rukuk aja. Tapi risiko dia kalau tak sempat, baru nak imam rukuk, baru nak sampai sami Allah liman hamidah, tak dapat. Mana kita pilih agak-agak tahulah. Kalau saya pilih yang muktamad, iaitu rukuk aja. Kalau tak dapat tamakninah, tambahlah satu. Bukannya 8 jam pun. Seminit semayang. Tambah je lah kalau tak dapat. Kalau dapat, selesai. Salam dengan imam. Okey. Yang masalah yang kata yang ini, yang masalah kata Syekh Ibn Hajar tadi, itulah maksud yang saya kata yang sakit lutut tadi. Samalah. Cuma yang ini masalah lupa kan, lupa jadi makmum. Sakit lutut pun masalah sama. Dia mempunyai kesukaran untuk berdiri, sikitlah, sukar sikit ketika tahiyat. Dia tak kisah tahiyat awal ke rakaat keempat ke, tak kisah, sama je. Ketika tahiyat awal, imam bangun, dia bukan lambat. Tapi dia gerakkan tu lambat. Bila dia bangun, imam dah rukuk, contoh. Dia rukuk terus. Sama macam kes ni. Ataupun bila dia bangun, imam tak rukuk lagi, dia baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, imam rukuk terus. Macam masbuk. Sama macam ni. Bagi orang yang sakit lututnya itulah. Ataupun mempunyai kesukaran untuk bangun. Dia sama macam ni. Lupa dia jadi makmum. Itu pendapat utama kata Syekh Ibn Hajar. Macam tu juga rakaat ketiga, rakaat keempat bersama juga. Imam yang tadi baca tahiyat awal kan, ini rakaat keempat. Lepas sujud rakaat ketiga tu, sujud yang kedua, imam bangun, Allahu Akbar, rakaat keempat. Dia pun bangun, bangun sakit macam mana? Tapi boleh lagi berdiri. Kesukaran sikit aja. Ketika dia berdiri, dahlah imam baca laju sikit. Masa rakaat keempat, baca Fatihah tu perlahan kan, dia agak laju sikit. Masa dia baru berdiri, imam dah berdiri, imam dah baca Maliki Yaumiddin, dia baru sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia baru bismillah. Imam rukuk terus, kata Ibn Hajar. Senang. Sama je sebenarnya masalah. Jadi kita boleh faham, masalah terlupa dia sebagai makmum, boleh kiaskan dengan masalah sakit lutut tadi ya. Kesukaran untuk berdiri. Tu berjalan tu lain macam gimana? Ya, salam. Baik, kita sambung sikit lagi perbicaraan hukum orang masbuk lepas azan nanti. Sikitlah. Sikit aja. Perbicaraan hukum orang masbuk. Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
La haula. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahu rabbah. Wassalatul qa'imah wa ba'athul maqam. Baik, kita sambung sikit lagi. Perbicaraan hukum orang masbuk. Maknanya orang muafiq dah selesai dah. Muafiq dah selesai dah. Masuk kita masbuk. Muafiq ada 8 masalah dah selesai. 3 ataupun 4 sebenarnya. Masalah khilaf dah selesai. Itu muafiq. Sekarang perbicaraan hukum orang masbuk. Mukadimahlah sikit. Sebagaimana dalam huraian yang lepas, bahawa orang masbuk atau makmum itu, orang masbuk atau makmum itu ialah makmum yang tidak sempat berjemaah dalam masa qiyam, berdiri. Imamnya sekadar masa membolehkan ia membaca surah Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan pertengahan di kalangan orang ramai. Sebelum ni dia dah bincang, kita dah bincang. Masbuk-masbuk ni ada 2. Pertama, masbuk yang kebanyakan orang faham, bila masuk-masuk nak sembahyang, imam dah rukuk, takbir-takbir, rukuk terus. Kenapa? Masbuk. Tak baca Fatihah, tak baca, masbuk, imam rukuk. Dapat tumakninah ketika rukuk, dapat rakaat. Itu kita tak bincang kat sini. Itu memang semua orang dah faham. Yang dimaksudkan sekadar masa ni adalah ta'rif masbuk, iaitu makmum yang mempunyai kadar masa bacaan Fatihah, kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan, bersama imamnya. Kadar masa bacaan tadi pula kadar masa bacaan pertengahan ataupun yang biasa, yang normal. Kita kira itu buat 25 ke 27? Lupa dah. 25. Kat sini 25. Jadi kalau kita tukar sikit, dah dapat 25 saat tu, jika seseorang makmum itu berdiri dengan imamnya pada mana-mana rakaat, berdiri dengan imamnya pada mana-mana rakaat, 25 saat ke atas telah kita dapat tadi, kita dapat kiraan 25 tu ke atas, maka namanya muafiq. Kalau tak cukup 25, kurang daripada 25 saat, namanya masbuk. Itu banyak kali dah ulang lah, buih-buih dah ulang bab tu. Jadi sama ada makmum tadi yang katalah makmum tu tak dapat kadar masa 25 saat berdiri bersama imam, sama ada makmum tu baca Fatihah ataupun makmum tu tak baca Fatihah. Tak penting yang tu. Yang penting berapa lama dia berdiri dengan imam dia. Rakaat pertama berapa lama dia berdiri, rakaat kedua berapa lama dia berdiri, rakaat ketiga berapa lama berdiri. Rakaat pertama ketika imam takbir, dia takbir, maka bermulalah kiraan berapa lama tu. Rakaat kedua ketika makmum tadi bangun berdiri, imam mestilah bangun dulu. Imam dah bangun berdiri dah rakaat kedua. Makmum tadi bangun daripada sujud, bangun berdiri, bermula saat berdiri tu, kiralah 25 saat tadi. Macam tu juga rakaat yang ketiga. Tak lepas habis tahiyat, imam bangun berdiri, makmum bangun berdiri, makmum berdiri je, kiralah bermula saat tadi tu. Macam tu juga rakaat yang keempat, berdiri dengan imam. Apa yang makmum tu buat, apa yang makmum tu buat
tidak mempengaruhi dia tu muafiq atau masbuk. Makmum tu baca Fatihah, tak mempengaruhi. Makmum tu tak baca Fatihah, makmum tu buat apa sekalipun, tidak mempengaruhi status makmum tadi muafiq atau masbuk. Banyak kali sangat dah ulang tu. Jadi, ini dia kata tak sempat berjemaah. Dengan maksud tak sempat berdiri dengan imam kadar masa 25 saat. Ambil kat mana? Ambil dekat pembacaan pertengahan di kalangan orang ramai. Okey. Umpamanya, dia bagi contoh. Seorang makmum masuk bersembahyang jemaah lewat, iaitu ketika imam membaca surah Kafirun. Yang ini dia bagi contoh rakaat yang pertama. Ini orang faham dah. Biasa je ni kan. Tengah baca Kafirun hingga tamat pada rakaat pertama. Nak tamat dah, hampir tamat. Hampir tamat. Makmum itu dinamakan orang masbuk, hampir tamat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia pun Allahu akbar. Secara umumnya tengok sekali lalu dia tu masbuk ah. Tapi tak semestinya. Tapi kalau kita kata mudah-mudah cakap masbuk ah. Sebab nak habis 2 ayat je lah, 3 ayat je surah Kafirun tadi tu. Maka 2-3 ayat tadi tu, kalaulah dia baca Fatihah tak sempat, nak habis tak sempat, maka dia tu masbuk. Habis dia perlu buat apa makmum tadi? Baca Fatihah juga. Kenalah baca Fatihah. Dah takbir, bacalah Fatihah. Cuma oleh kerana masa, kalau kita tengok sekali lalu, wala antum a'abiduna ma'abud, memang tak sempat lah. Mudah-mudah kata masbuk. Mudah-mudah kata, tak semestinya. Buatnya imam tu dia ulang, wala ana'a, wala antum, wala ana'a, wala antum. Jadi, muafiq balik makmum tadi tu. Dah dapat balik 25 saat. Kalau logiknya, mungkin dia berdiri dengan imam tu dalam 10 saat aja imam rukuk. Itu kalau nampak sekali lalu. Sekali imam nak baca mana benda duduk berulang kan. Wala ana a'budu ma 'abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma 'abadtum wala antum a'biduna ma a'bud. Duk ulang. Sehingga makmum tadi kalau baca Fatihah habis. Maka muafiqlah dia. Dalam contoh kita dia kata hampir tamat pada surah Kafirun. Ini kebiasaan aja. Mak boleh jadi lakum dinukum waliyadin. Lepas tu imam tu dah diam lama sebelum rukuk. Menyebabkan makmum tadi sempat pula jadi muafiq. Boleh jadi juga. Ini dalam keadaan biasa. Mana tahu. Lepas tu dia macam menghayati ke makna bacaan lakum dinukum waliyadin, kamu agama aku, aku agama aku. Makmum tadi sebenarnya dia dapat dalam 15 saat aja sebab dia lambat masuk tadi. Dia masbuk. Asalnya macam masbuk. Lepas tu imam tu dia lama. Dia pun baca Fatihah sampai habis. Muafiq lah dia. Ini cerita kebiasaan. Okay? Maka dia masbuk kerana masa qiyam berdiri imamnya itu tidak sempat dan tidak membolehkan ia membaca Fatihah hingga selesai. Jadi apa yang perlu dia buat? Sebab dia masbuk. Bila ingat ni, peraturan masbuk adalah tinggalkan Fatihah, rukuk bersama imam, tiga rukun ataupun 3 syarat, 3 peraturan masbuk. Bila nama dia masbuk, atas kepala dia masbuk, dia kena sempurnakan 3 benda. Yang pertama, tinggalkan Fatihah. Yang dia duk baca tu stop. Yang kedua, dia rukuk ikut imam. Yang ketiga, dapat tumakninah ketika rukuk. Dapat 3 ni, dapat rakaat. Tak cukup 3 ni, tak dapat rakaat. Okay. Itu peraturan dia. Jadi, tidak sempat dan tidak membolehkan membaca Fatihah. Jadi, bila tak sempat, dia pun rukuk. Tetapi sekiranya bukan habis kat situ. Jadi maknanya bila dia masbuk, imam rukuk, dia rukuk, tinggalkan Fatihah, dia rukuk dan sempat tumakninah dengan imam ketika rukuk, dapat rakaat. Okey, selesai, itu mudah saja. Tetapi sekiranya seorang makmum masbuk berjemaah sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak, sahaja buat contoh je ni, sembahyang apa-apa pun boleh. Ketika imamnya hendak memulakan bacaan surah Ad-Duha, Wad-Duha, kan panjang. Ini pun sama juga. Ini contoh-contoh aja. Selepas Fatihah, makmum itu dinamakan muafiq. Kerana masa berdiri imamnya sempat ia membaca surah Fatihah mengikut pembacaan aruf orang ramai. Wad-Duha memakan masa 40 saat. Jadi bila imam bismillah Wad-Duha, dia pun takbir. Dia tahu dia ni muafiq. Ini pun mudah-mudah cakap aja. Bukannya mesti garanti dia muafiq. Buat je imam lupa. Wad-duha wal-laili idza saja.
Wadduha wal laili iza saja. Wadduha wal laili iza saja. 3 kali Allahu akbar. Makmum tadi masbuk. Ini keadaan biasa, keadaan normal. Okey, jadi maka makmum tadi adalah muafiq. Sebab apa muafiq? Dia ada kadar masa bacaan Fatihah. Dia ada masa untuk dia baca Fatihah. Sama ada dia baca ataupun dia tak baca, tak penting. Yang penting dia dapat masa. Bila dia dapat masa, maka nama dia muafiq. Bila nama muafiq, peraturan muafiq macam mana? Peraturan muafiq wajib habiskan. Dia ada 2 peraturan muafiq. Dia ada 2. Kita ambil yang umum dulu. Peraturan muafiq adalah wajib habiskan Fatihah, dimaaf 3 rukun panjang. Fatihah wajib habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Jadi kalau dia tak habiskan Fatihah, imam rukuk sujud, dia habiskan Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang. Yang saya kata ada 2 tadi begini. Yang kata dimaafkan 3 rukun panjang jika muafiq itu dimaafkan. Uzur yang terjadinya itu kerana uzur yang dimaafkan. Kalau uzur yang tak dimaafkan, dimaafkan 2 rukun aja. Dia dah mula dia agak makan banyak, makan jadi serabut dah. 2 aja. Muafiq, okey, muafiq, aku muafiq. Sebab apa kau muafiq? Status dapat muafiq kerana dapat 25 saat. Betul? Maka aku bolehlah baca Fatihah dan dimaafkan 3 rukun panjang. Nanti dulu. Baca Fatihah. Tapi dimaafkan 3 rukun panjang ke? Tak, nanti dulu. Tengok. Kenapa lambat baca Fatihah tak habis-habis imam dah rukuk ni? Kenapa? Sebab yang dimaafkan yang 8 campur 4 tadi tu lah, yang kita bahas sebelum ni. Yang dimaafkan, okey, kalau dimaaf, ya, dimaaf 3 rukun panjang. Kalau tak maaf? Kalau tak maaf dengan maksud dia muafiq, tapi dia saja aku malah baca. Dia muafiq, imam dah rukuk, baru nak baca. Tak maaf 3 rukun panjang. Sebab kenapa kau sengaja tadi? Itu kena tengok balik 8 perkara. 8 tambah 4 tadi. Kalau tidak lagi panjang lah cerita. Jika dimaafkan tadi, orang was-was, tak maaf. Masalah pertama orang muafiq. Tak maaf kan? Dia was-was. Dia muafiq, dia was-was. Tak maaf 3 rukun panjang. Jadi muafiq, walaupun status dia muafiq, tengok dulu. Dia habis Fatihah tak? Dia habis Fatihah, tak jadi isu. Imam rukuk dah habis Fatihah. Dia tak habis Fatihah. Dia muafiq? Ya, dia muafiq. Tengok dulu, kenapa tak habis Fatihah? Adakah uzur yang dimaafkan macam ada 8 tambah 4 tadi? Ataupun uzur yang tak dimaafkan. Jika uzur yang dimaafkan lambat 8 tambah 4 yang kita bahas sebelum ni, maka dimaafkan 3 rukun panjang. Jika tak dimaafkan, hanya 2 rukun aja. Imam turun untuk sujud, dia masih turun gerak untuk sujud, dia masih tak habis Fatihah, dia batal. Dia kena mufaraqah cepat-cepat. Dia agak, sebab tu dia bersambung-sambung. Nak macam mana yang baru tahun lepas, bulan lepas kita yang kali takhir. Sepatutnya tak boleh. Dalam bab ni sepatutnya dia paling lama pun seminggu sekali. Sebab dia dah lah nipis. Lepas tu pula dia bersambung-sambung. Nanti apa benda 8 tu pula belek balik. Dah jadi lagi. Sebab tu tak boleh gitu sebenarnya. Kalau bab-bab lain tak apa. Bab wudu, bab mandi wajib tak apa. Sebulan lepas pada tu sambung, ingat tak bab mandi wajib tu? Tak apa. Tapi bab ni tak boleh. Kalau macam kita ni sebulan lepas. Sebulan 30 hari lepas. Kita bahas bab ni. Tiba-tiba sambung saya cakap 8 yang lepas. 8 yang lepas tahun 2022 bulan Disember. Lupa ke? Mana nak ingat ni? Macam-macam duk ingat dalam kepala. Nasib lah. Macam mana? Tu 8 tambah 4 tu. Yang 4 tu kita ingat sebab baru je bahas tadi. Yang 8 tu apa benda? Belik lagi tak balik. Okey. Orang masbuk atau makmum yang masbuk, hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan Fatihah. Okey. Kerana dia dimaafkan meninggalkan bacaan Fatihah. Setengah-setengah kitab dia kata wajib meninggalkan Fatihah. Lagi nampak keras sikit tak? Masbuk tak habis baca, tak masbuk sebab dia masbuk tak habis Fatihah. Imam dah rukuk. Setengah kitab kata apa? Wajib untuk rukuk. Nampak keras sikit. Yang dia kata sini dimaafkan meninggalkan Fatihah. Tak berapa keras sangat. Sepatutnya keras kan ni? Macam mana? Wajib jangan baca Fatihah. Bukan. Wajib bukan jangan baca. Wajib berhentikan Fatihah. Segera untuk rukuk. Kan nampak. Kerana surah Fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh makmum itu semuanya ditanggung oleh imam. Maka dia wajib untuk berhentikan Fatihah yang dia sedang baca. Kalau dia sedang baca. Kalau dia tak sempat baca apa-apa, imam dah rukuk, tak payah baca langsung. Wajib untuk tak baca Fatihah. Bunyi pelik lah sikit.
wajib untuk tak baca Fatihah. Nak bagi tahu kerasnya, rukuk terus. Macam mana yang kita dah buat tu lah. Rakaat pertama tu, masuk-masuk imam dah rukuk, kita takbir. Wajib untuk tak baca Fatihah. Betul tak? Rukuk terus. Tapi tak adalah bunyi wajib itu. Maksudnya dimaafkan untuk tak baca Fatihah, rukuk, Fatihah imam tanggung. Okey. Jadi syarat-syarat tu akan datang. Jadi orang masbuk atau makmum masbuk hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan Fatihah kerana surah Fatihah tu yang belum dibaca, atau sebahagian yang tak sempat dibaca, imam tanggung. Kat mana asal usul masbuk? Syarat masbuk tu akan datang sebab dia panjang. Dia tak boleh berhenti kat situ. Berhenti yang kedua. Lepas tu ingat tak yang satu? Tak ingat balik. Baik, kita berhenti terus. Syarat-syarat akan datang. Cuma saya nak cerita sikit. Asal usul masbuk. Asal usul masbuk ni macam mana boleh jadi asal usul masbuk? Awal-awal syariat dulu, sembahyang adalah macam sembahyang budak-budak yang kejar imam tu. Imam rakaat ketiga, dia baru masuk, Allahu Akbar, rukuk, kejar imam sampai imam tahiyat sekali, salam sekali dengan imam. Macam budak-budak sembahyang. Itulah awal-awal syariat Islam. Begitulah sembahyang. Kalau imam rakaat ketiga, dia Allahu Akbar, kejar. Baca Fatihah apa, rukuk yang tidak, sujud. Baca yang betul lah, bukan kejar yang tak sah, yang sah lah. Kejar. Akhir sekali dapat tahiyat. Assalamualaikum sekali dengan imam. Budak-budak biasa buat gitu. Okey. Awal-awal syariat macam tu lah sebenarnya. Kejar supaya dapat salam sama-sama imam. Satu hari Sayyidina Muaz, dia ikut Nabi, tapi dia tak kejar gitu. Orang lain semua pakat kejar, dia tak kejar. Dia kata buat apa kejar? Kejar apa, macam penat lah kan. Macam tak khusyuk main kejar gitu. Dia pun dia tak buat gitu. Dia ikut Nabi, ikut imam je. Bila imam salam, dia baru tambah. Yang macam kita duk buat. Selepas pada tu, Nabi tanya dan Nabi iktiraf. Ini antara yang sahabat buat dulu kemudian Nabi iktiraf. Banyak syariat kita yang sahabat buat, lepas tu Nabi iktiraf. Nabi sign. Macam azan kan. Azan, yang kita duk azan qamat ni, sahabat buat dulu. Lepas tu Nabi sign, Nabi iktiraf. Sahabat mimpi kan. Para sahabat mimpi, Zaid mimpi, Sayyidina Umar mimpi azan tu. Yang masa diorang nak cari, nak panggil orang semayang macam mana? Sebab dulu mana ada jam. Datang-datang yang bidah semayang. Datang-datang terlalu awal. Macam mana? Ada yang kata kita ketuk loceng, ting ting panggil. Ada yang kata bakar api, nampak asap, bakar-bakar datang lah semayang jemaah. Macam-macam ada waktu tu, panjangan cerita dia. Akhir sekali tak ada keputusan. Yang ada, kita jerit, "Woi, jom semayang!" Macam tu. Dia kata, "Woi, jom semayang." Tapi bahasa Arab lah. Bahasa Arab apa? "Woi, jom semayang." As-salatu jami'ah. Bahasa Melayu, "Woi, jom semayang." Bahasa Arab, as-salatu jami'ah. Semayang jemaah, woi, semayang jemaah. Itu keputusan yang paling baik. Waktu itu, ada dia kata pakai trompet, sahabat kata pang panggil. Macam Yahudi. Ada kata pakai loceng, macam Nasrani dan sebagainya lah. Ada pakai bakar api macam Majusi. Bakar asap kan. Akhir sekali yang paling okey jerit. "Oh, jom semayang, jemaah." Macam tu. Yang mana dengar nasib lah. Balik tu tidur. Pakat-pakat tidur lah malam. Sahabat 2-3 orang mimpi. Mimpi macam mana? Dia ada orang nak jual loceng dalam mimpi tu. Ada orang nak jual loceng. Dia kata nak beli loceng tu. Kenapa? Kami bincang dengan Nabi kami. Nak panggil orang semayang jemaah macam mana? Pakai loceng tu lah. Ting ting. Okey kot, aku nak beli. Dia kata, boleh kau nak beli. Tapi kau nak panggil tu macam orang Yahudi Nasrani. Lepas tu, habis tu, kalau kau nak macam ni, aku ajar kau. Kau nak tak cara panggil? Dia pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Azan tu lah. Oh, bagusnya kalimah ni. Panggilkan cara tu. Ya, mimpi. Okey, terima kasih. Tak jadi beli. Terima kasih. Baru nak paling sikit. Kejap. Itu kalau nak panggil orang jauh. Nak panggil orang dekat, macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Qamat. Terjaga. Pergi jumpa Nabi. Cerita kat Nabi. Nabi kata, good. Teruskan. Nampak? Nabi endorse. Nabi right. Sign. Sahabat yang buat. Lepas tu, bila macam tu,
Dia kata gini, dia kata kat sahabat ni, Nabi kata kau ajar Bilal bin Rabah. Sepatutnya dia mimpi, dia lah azan. Kenapa Nabi suruh ajar Bilal? Sebab afdal orang azan ni suara kuat, bukan sedap. Sedap duduk nombor 2, 3, 4, 5, 10. Okey lah juga, tapi duduk bukan nombor 1. Kita nombor 1 lah yang sedap. Tak, sedap nombor lain. Sedangkan yang sahabat yang mimpi tu suara dia sedap. Dia jenis pandai buat taranum. Tapi Nabi tak suruh dia azan. Nabi ajar kat Bilal. Sebab Bilal suara kuat, tapi tak sedap. Kenapa Nabi suruh ajar Bilal? Sebab azan ni kuat, bukan sedap. Sedap tu tambah, nilai tambah. Sedap dan kuat, terbaik. Kuat, sedap tapi tak kuat, terbaik. Tak. Jadi, ajar azan. Bilal jerit lah, azan kuat-kuat. Sayyidina Umar tengah tidur, tu jaga. Wish, ini yang aku mimpi juga, pergi. Lagi, ya Rasulullah, aku mimpi sebiji. Apa ayat-ayat ni yang tadi? Rupanya sahabat mimpi, Nabi sign. Itu lah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Itu pun sahabat yang mereka nak baca kat belakang Nabi. Nabi dengar. Nabi ajar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh sampai habis doa kita. Dia tambah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Nabi habis main Nabi tanya, siapa yang baca yang tadi? Tak baca wajah tu, dia sebelum wajah tu dia baca benda lain. Sahabat mula tak mengaku, dah 2-3 kali Nabi tanya baru dia mengaku saya. Nabi kata aku melihat lebih 30 malaikat berebut-rebut nak ambil amalan tu buat naik. Oh hebatnya amalan ni. Maka bacalah kamu dekat doa iftitah. Maknanya sahabat yang buat juga. Sahabat juga. Apa lagi yang sahabat yang buat? Nabi yang sign. Sami'allahu liman hamidah. Yang tu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sama juga. Aku aja sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Siapa baca tadi? Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Siapa baca ni? Sama juga. Aku nampak malaikat berebut nak angkat amalan tu naik. Nabi sign. Sahabat yang buat. Malah sami'allahu liman hamidah tu pun sahabat juga. Sayyidina Abu Bakar. Dia jalan belakang Yahudi. Akhir sekali, alamak Nabi dah habis baca rakaat pertama dah ke, aduh. Tapi nak potong orang tua, tapi kisah ni ada yang tolak. Ada yang tolak kisah ni, ada yang kata kisah yang, tapi kita cerita lah. Sebab ada yang terima dalam kitab-kitab, ada yang tolak kisah ni. Kemudian, dia duduk jalan. Last sekali rupanya orang Yahudi ingatkan datang masjid. Dia tak nak potong lah. Potong orang tua ni kan kurang ajar. Dia jalan. Sampai tengok Nabi tengah rukuk. Dia pun, Allahu Akbar, dia pun rukuk. Masa dia rukuk, lega, dapat rakaat. Dapat rakaat lah, dapat rukuk dengan Nabi. Dia kata, Alhamdulillah. Dia kata gitu. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dapat juga rakaat pertama. Kalau tidak, nanti kan nak kena tambah rakaat masbuk. Bila dia sebut macam tu, Jibril datang bisik kat telinga Nabi. Sami'allah liman hamidah. Allah mendengar pujian. Allah mendengar pujian. Itu maksud Sami'allah liman hamidah. Allah mendengar pujian hambanya. Ya, itu panjang apa? Saya nak wakar. Tapi ada ulama kata tolak ni. Ada setengah yang tolak, ada setengah yang terima cerita ni. Termasuklah juga ni masbuk. Asalnya sahabat yang buat, tapi Nabi Nabi setujulah dengan perbuatan tu. Yang mana asal usul cukup asal usul masbuk kat mana asal usul pula dapat rukuk, dapat rakaat daripada ayat Quran. Dapat rukuk, dapat rakaat. Ulama kaji, kenapa dapat rukuk, dapat rakaat? Masih yang masbuk tadilah. Kerana ayat surah apa? Surah Baqarah tu. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Kamu? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sedangkan dalam sembahyang bukan rukuk, sujud pun ada, berdiri pun ada, macam-macam. Kenapa dalam Quran tu warka'u, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Orang-orang yang rukuk tu ramailah. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Boleh je sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Lagi mantap. Tapi kenapa dalam ayat Quran rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk? Maka bila rukuk, maka dapat rakaat. Malah perkataan rakaat itu pun berasal daripada rukuk. Raka'a alif ta. Rakaat. Raka'a rukuk. Jadi maknanya 4 rakaat adalah bermaksud 4 rukuk. 2 rakaat maksudnya 2 rukuk. Kita je kata rakaat lain, rukuk lain. Rukuk tu rakaat lah. Sama je. Sembahyang berapa rakaat? Maghrib 3 rukuk.
3 rakaat. Tu asal usul tu. Asal usul rukuk dapat rakaat. Sebab rakaat itu adalah rukuk. Rukuk bila dapat tamat inah imam, orang masbuk tadilah. Habis cerita sikitlah. Syarat-syarat masbuk seperti berikut akan datang. Masuk kita, syarat-syarat masbuk akan datang. Tak tahulah, bulan depan lah kot. Memang. Rasanya tak kot. Ada kot sekali lagi ni, bulan ni. Muafiq masbuk ni dia memang tak boleh langkah-langkah jauh-jauh. Dia akan lupa balik yang masalah lepas. Dia tak ada connection lama sangat. Tangguh dulu. Sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.